untuk membuat kajian ataupun mendapatkan maklumat bagi agensi kerajaan, badan berkanun ataupun syarikat kerajaan yang berkaitan dengan kerajaan. Jadi untuk pada hari ini kita akan kongsikan satu pilihan di sini iaitu badan berkanun iaitu KWSP ataupun Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya kongsi sedikit slide untuk anda. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya iaitu Syarul Azwan bin Muhammad Aris selaku pengurusi latihan daerah Kelang iaitu bawah PPM daerah Kelang. Peranan saya sebagai pengurusi latihan ni adalah untuk melatih pemimpin-pemimpin. Tapi dalam ni saya membantu anda untuk memastikan anda dapat perkongsian ilmu bersama dengan kami, terutama sekali di barisan pentadbir-pentadbir PPM daerah Kelang. Okey, objektif untuk sidang kita pada hari ini di mana kita akan mengenal pasti fungsi agensi kerajaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu memahami peranan utama agensi tersebut sebagai jentera kerajaan. Yang ketiga pula mengetahui kepentingan sebagai agensi kerajaan sebagai pemangkin pembangunan negara ataupun pelaksana dasar-dasar kerajaan. Dan yang terakhir adalah membentuk seorang warga negara yang berpengetahuan dan berguna. Jadi perkara-perkara ini, objektif ini adalah untuk apa yang kita inginkan anda fahami, anda mengetahui di mana untuk membentuk yang akhir sekali adalah menjadi seorang warga negara yang berguna pada masa akan datang. Sebagai yang juga merupakan sebagai pelapis pemimpin negara pada masa akan datang. Okey, ini ada pengetahuan sedikit. Saya kongsikan, saya ambil daripada kamus Dewan Bahasa di mana definisi untuk agensi adalah saya ambil yang terakhir iaitu organisasi pentadbiran kerajaan. Ni di mana sebuah kerajaan mempunyai hierarki untuk memastikan dasar dan polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan sampai kepada golongan ataupun kumpulan sasaran. Jadi untuk memastikan dasar dengan polisi yang diperkenalkan oleh kerajaan itu, jadi dibentukkan beberapa kementerian, di bawah kementerian ada jabatan, di bawah jabatan pula ada dibantu oleh agensi-agensi dan juga syarikat berkaitan kerajaan ataupun link government company, di mana syarikat ataupun agensi ataupun jabatan membantu kerajaan memastikan setiap dasar dan polisi yang diperkenalkan sampai kepada golongan-golongan sasaran. Okey. Kalau kita tengok situ, fungsi umum agensi yang pertama adalah untuk memastikan semua program kerajaan berjalan dengan lancar. Maknanya setiap jabatan atau agensi yang ditubuhkan, dia adalah mempunyai fungsi tertentu. Contoh, kalau kita ambil Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia memfokuskan kepada hal ehwal kebajikan rakyat yang terutama sekali di bawah golongan-golongan pendapatan rendah, pendapatan sederhana. Okey. Kemudian kita lihat pula untuk memberi penerangan dan bantuan teknikal seperti saya kata tadi, dia dah fokus kepada satu kumpulan sasaran ataupun kumpulan tertentu masyarakat. Jadi dia menyalurkan bantuan ataupun penerangan jika ada polisi atau program-program kerajaan yang terbaru untuk pastikan rakyat ataupun kumpulan tersebut memahami apa yang nak digerakkan atau apa adalah tuju kerajaan untuk sebab apa memperkenalkan sesuatu polisi tersebut. Kemudian adalah untuk menyebarkan manifesto kerajaan kepada rakyat. Ini macam seperti kita tadi lah berkaitan dengan nombor 2 juga, iaitu memberi penerangan berkenaan dengan dasar ataupun polisi kerajaan untuk kepada rakyat. Baik, kita ambil contoh di sini penerangan pada hari ini adalah perkongsian berkaitan dengan agensi badan berkanun iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Okey, di sini kita akan lihatkan pengenalan berkaitan dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, visi dan misi dia,
nilai bersama ni apa yang diterapkan ataupun orang panggil budaya korporat budaya korporat yang diterapkan kepada anggota ataupun pekerja ataupun petugas KWSP kepada rakyat ataupun memberi perkhidmatan, dan juga dan last sekali kita tengok pada fungsi KWSP sendiri, iaitu fungsi utama dia. Okey, yang pertama iaitu kita tengok pada pengenalan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ditubuhkan pada pada 1 Oktober 1951 di bawah Ordinan KWSP 1951. Okey, ia adalah sebuah badan berkanun dan tabung amanah yang diwujudkan bagi menyediakan faedah persaraan kepada ahli-ahlinya apabila mereka bersara kelak. Ordinan KWSP 1951 ini telah diganti kepada Akta KWSP 1991 yang berkuat kuasa pada 1 Jun 1991. Akta KWSP ini telah dipinda dari semasa ke semasa selaras dengan perubahan polisi KWSP. Pindaan terkini yang telah dibuat pada tahun 2012. Okey, dari segi pentadbiran dari segi pentadbiran KWSP diuruskan oleh sebuah lembaga yang terdiri daripada pengurusi, timbalan pengurusi dan tidak melebihi 18 ahli yang lain. Okey, ahli lembaga KWSP ini adalah terdiri daripada badan-badan kepentingan seperti pihak kerajaan, pihak majikan, pihak pekerja dan juga pihak-pihak profesional menganggotai dalam 18 ahli yang lain ini. Manakala pentadbiran harian KWSP pula diuruskan oleh pengurusannya yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif, di mana Ketua Pegawai Eksekutif ini bertanggungjawab memastikan pentadbiran KWSP berjalan dengan lancar. Berbanding dengan perbezaan antara lembaga dengan pengurusan KWSP atau pentadbiran harian, pentadbiran ni dia menjalankan polisi atau dasar yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga. Okey, lembaga menetapkan satu objektif, contoh kita boleh ambil dia kata tahun ni kita nak mencapaikan dividen, memberi dividen setakat berapa, contoh nak mencapaikan 6% andai kata. Jadi di bawah tanggungjawab pengurusi, di bawah tanggungjawab Ketua Pegawai Eksekutif yang akan menentukan bagaimana cara untuk mencapaikan 6% dividen untuk diberi kepada ahli-ahli KWSP. Itu contohlah. Okey, seterusnya kita tengok pada visi dan misi KWSP. Okey, di mana visi utama visi KWSP adalah membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik. Misi KWSP pula melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. Dan seterusnya dasar kualiti KWSP committed membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik melalui penambahbaikan berterusan bagi melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. Okey, visi adalah satu jangka masa yang panjang di mana satu matlamat KWSP untuk memastikan simpanan ahli ini pada masa mereka tua ataupun semasa persaraan nanti mempunyai simpanan ataupun perbelanjaan untuk menyara kehidupan pada masa persaraan nanti. Misi pula adalah merupakan cara ataupun kaedah bagaimana untuk mencapai pada matlamat yang telah ataupun visi yang telah ditetapkan. Okey, iaitu melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. Iaitu melindungi ni maknanya memastikan simpanan ahli KWSP ini disimpan dengan baik dan dilaburkan dan diberi pulangan balik kepada ahli dalam kadar yang lebih baik. Okey, dasar kualiti ini adalah menggabungkan kepada dua-dua tu, iaitu penambahbaikan berterusan dan bagi memastikan perlindungan simpanan ahli dan juga menyediakan perkhidmatan terbaik. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, ada sesiapa yang tahu tak sebenarnya apa ini sebenarnya KWSP? Ataupun ada di kalangan anda yang telah mendaftar sebagai ahli KWSP? Wan.
Saya bersama dengan anda ke? Saya tengok tak respon ni. Tak pernah daftar, Tuan. Okey, baik. Mungkin bela pasal KWSP ni sebab mungkin ramai yang, terutama sekali anda belajar lagi, ada yang tak faham apa fungsi KWSP sebenarnya. Okey, saya ringkaskan di mana KWSP ni sendiri adalah satu agensi. Bila anda bekerja nanti, anda wajib, anda akan tengok pada payslip anda akan ada perkataan KWSP, di mana potongan automatik daripada gaji yang anda terima setiap bulan tu dipotong sebanyak kadar 11%, tapi sekarang ni waktu pandemik kita dah KWSP dah kurangkan jadikan 9%. Jadi 9% daripada tiap-tiap bulan gaji anda tu akan dimasukkan ke dalam KWSP. Okey, untuk makluman anda yang belajar, mungkin ada yang tak pernah lagi dengar KWSP ni apa, tak apa, tak ada masalah. Nanti anda akan, bila anda dah mula bekerja, nanti akan anda perasan perkataan KWSP pada payslip atau gaji anda yang akan dibayar tiap-tiap bulan oleh company. Tapi yang baiknya, KWSP ini selain daripada potongan gaji anda sebanyak 9%, 13% daripada gaji anda tiap-tiap bulan company kena tanggung juga. Okey, jadi 9 campur 13, okey, akan automatically masuk ke dalam KWSP dan duit itu anda boleh gunakan pada umur 55 nanti ataupun 60 nanti bila anda dah bersara, anda boleh gunakan untuk tujuan peribadi anda. Untuk tujuan utama KWSP adalah untuk pastikan pada anda bersara nanti bila anda dah tak bekerja, tak ada pendapatan tetap, tiap-tiap bulan masuk lagi macam sekarang ni waktu anda muda, duit tu anda boleh gunakan untuk menampung perbelanjaan pada masa akan datang. Jadi ikut kajian, ikut kajian yang dijalankan oleh KWSP dan juga agensi-agensi ataupun company-company profesional yang berkaitan dengan kajian jangka hayat penduduk Malaysia, di mana yang perempuan dijangkakan akan hidup dalam mencapai usia dalam 70 tahun, manakala lelaki rata-rata yang purata ke 65 tahun. Okey, itu kajian yang telah dijalankan oleh KWSP bersama juga dengan agensi-agensi dan juga company-company syarikat-syarikat profesional yang mengkaji jangka hayat penduduk Malaysia. Dan Malaysia juga akan mencapai negara tua, di mana maksud negara tua ni lingkungan umur warga emas tu akan lebih ramai daripada yang lingkungan umur muda ni. Itu dijangkakan tahun 2030 tak salah saya, kajian tu menunjukkan Malaysia akan menuju ke arah negara tua, di mana usia warga emas lebih ramai. Ini atas faktor-faktor apa yang berlaku sekarang ni, iaitu ada beberapa dasar faktor yang telah sedang kerajaan mempertimbangkan dan mungkin akan perkenalkan dasar-dasar untuk menangani masalah ke arah menuju ke arah negara tua ni, status negara tua. Okey. Seterusnya saya lanjutkan. Baik, seterusnya nilai bersama Okey, kita tengok pada nilai bersama KWSP. Okey, nilai bersama KWSP ni ini adalah nilai-nilai yang sebenarnya benda ni diterapkan kepada anggota KWSP, tapi untuk maklumat umum ini perkara ataupun budaya yang diperkenalkan kita panggil, kalau anda mungkin sekarang belum pernah dengar, tapi mungkin pada masa anda bekerja dan dah mula menyertai ataupun menceburi dalam bidang kerjaya nanti, anda akan faham apa istilah budaya korporat. Okey, ini adalah budaya korporat yang diperkenalkan bagi memastikan
anggota KWSP dapat menjalankan ataupun melaksanakan tugas dan juga objektif KWSP itu sendiri. Okey, di sini ada 4 nilai bersama yang diperkenalkan kepada anggota-anggota KWSP, iaitu yang pertama adalah integriti. Kepercayaan dan amanah di antara penyelia dan anggota digunakan dengan penuh integriti, iaitu pelaksanaan orang kata power delegate, iaitu penyerahan kuasa kepada anggota bawahan ni perlu ada satu orang kata apa? Sikap. Okey, sikap yang kita kena percaya kepada orang bawahan untuk melaksanakan sesuatu tugas. Okey, ini adalah ini maksudnya amanah yang dipegang oleh setiap anggota menjalankan tugas, memastikan tiada sebarang unsur-unsur yang boleh dikategorikan sebagai pemecah amanah. Iaitu seperti rasuah. Okey, rasuah ni pun ada pelbagai bentuk, ada pelbagai kategori. Jadi pastikan setiap integriti ni lebih kurang macam amanah di mana setiap seperti anda lah, anda sebagai seorang pelajar, anda mempunyai tanggungjawab adalah untuk memastikan apa yang anda pelajari itu ikut silibus yang telah ditetapkan oleh KPM. Manakala cikgu pula, pada cikgu pula, dia adalah integriti dia adalah memastikan ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang sebenar yang telah ditetapkan ataupun mengikut silibus yang ditetapkan oleh KPM ataupun KSL. Excuse me. Sorry. Jadi integriti ni adalah sebenarnya lebih kepada individu tanggungjawab petugas, tanggungjawab seseorang pekerja itu sendiri. Di mana dia dalam melaksanakan tugasan harian dia. Okey, kemudian kita tengok pada nilai utamakan pelanggan. Okey, keutamaan diberikan kepada tugasan yang memberi impak kepada pelanggan atau kesinambungan perniagaan. Okey, maknanya seperti KWSP, tanggungjawab dia adalah memastikan setiap ahli yang datang ataupun setiap ahli yang menyimpan dalam KWSP berpuas hati dengan setiap pulangan yang diterima ataupun layanan yang diberi. Maknanya di sini yang seperti tadi kita tengok pada misi KWSP adalah memberi perkhidmatan terbaik. Okey, memberi perkhidmatan terbaik bermakna setiap apa yang diberi memastikan ahli KWSP mencapai ataupun menikmati kepuasan di atas layanan ataupun perkhidmatan yang diberi oleh anggota KWSP itu sendiri. Okey, seterusnya penambahbaikan berterusan, iaitu keupayaan meningkatkan produktiviti kerja menerusi penambahbaikan berterusan. Ini bermakna apa yang kita perkenalkan pada hari ini, kita terus mempertingkatkan, memastikan apa yang kelemahan ni, apa yang kita beri pada hari ini, kita pastikan ahli menikmati kepuasan. Tapi tak semua orang berpuas hati apa yang kita beri pada hari ini. Jadi kita sentiasa melihat, di mana KWSP sebagai sebuah agensi yang sebagai agensi tabung amanah bertanggungjawab, memastikan setiap hari memastikan perkhidmatan yang diberikan itu adalah yang terbaik dan kepuasan yang diperolehi oleh semua ahli dicapai pada tahap yang maksimum. Okey, seterusnya kita lihat kepada semangat kerja berpasukan, iaitu kerjasama berterusan di antara rakan sekerja dan juga penyedia. Ini di mana teamwork, di mana memastikan setiap anggota dengan penyelia ataupun anggota bawahan dengan penyelia ataupun pengurus mempunyai hubungan yang baik dalam memastikan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang mesra ataupun lebih kurang kita suasana kekeluargaan. Di mana anda kena faham, bila anda dah berhadapan dengan dan menceburi bidang kerjaya nanti,
anda menghabiskan masa di office ataupun di pejabat 9 jam ke 10 jam ataupun 12 jam satu hari. Jadi rakan-rakan anda tu adalah merupakan masa yang anda luangkan tu adalah bersama dengan rakan-rakan sepejabat anda yang tiap-tiap hari anda akan berhadapan dengan mereka. Okey, itu adalah nilai-nilai bersama bagi KWSP. Seterusnya fungsi KWSP. Okey, pertama seperti saya telah sebutkan tadi iaitu KWSP potongan gaji anda tiap-tiap bulan akan dipotong oleh company dan company akan membayar kepada KWSP ataupun menyalurkan potongan tersebut kepada KWSP yang dikenali sebagai caruman, di mana KWSP akan menerima dan mengutip caruman daripada majikan. Okey, untuk makluman, caruman yang dipotong tiap-tiap bulan tu adalah wajib. Okey, ini adalah termaktub dalam akta KWSP sendiri. Setiap pekerja yang dibayar gaji wajib untuk membayar ataupun mencarum dalam KWSP. Maknanya setiap anda sebagai pekerja nanti adalah menjadi tanggungjawab anda memastikan setiap bulan caruman yang dipotong oleh majikan anda dimasukkan dalam KWSP. Setiap bulan kalau bermaksud anda perlu menyemak penyata KWSP anda setiap bulan, pastikan jumlah yang terdapat dalam payslip sama juga dengan caruman yang masuk di dalam KWSP anda. Jadi bila KWSP dah menerima caruman daripada majikan, menjadi tanggungjawab KWSP untuk melaburkan simpanan anda itu. Tujuan melaburkan itu adalah bagi mendapatkan balik keuntungan untuk digantikan sebagai dividen yang dibayar pada setiap tahun simpanan anda itu. Jadi anda dalam masa sama, jika KWSP momentum dia, pembayaran caruman dia, pembayaran dividen dia konsisten sebanyak 6% setiap tahun. So di hujung pada tahun 2000, pada hujung persaraan anda nanti, jumlah itu dah berlipat ganda disebabkan pembayaran dividen. Selain daripada caruman tiap-tiap bulan yang masuk, mungkin selain daripada caruman yang ada peningkatan setiap tahun akibat daripada kenaikan gaji tahunan, mungkin ada pembayaran bonus, di situ ada peningkatan dan di akhir persaraan anda nanti anda ada satu amount di mana anda boleh gunakan dan anda perlu bijak dalam menguruskan perjalanan hidup anda selepas persaraan nanti. Dan fungsi yang terakhir KWSP di sini adalah mengembalikan simpanan ahli kepada ahli atau waris ahli melalui proses pengeluaran simpanan. Di samping anda boleh gunakan duit KWSP pada umur 55 nanti ataupun 60 tahun atau waktu persaraan anda. Pihak KWSP juga ada menyediakan skim pengeluaran bagi pra-persaraan di mana untuk membantu ahli KWSP untuk meningkatkan ataupun membantu untuk mempertingkatkan lagi kehidupan semasa. Contohnya di mana KWSP memandangkan pembelian aset ataupun pembelian rumah ini adalah sebagai sebuah aset. Di mana aset tu adalah rumah ni adalah satu keperluan di mana anda perlu ada bagi menampung pada persaraan nanti anda nanti. Jadi itu salah satu contoh. Dan selain daripada itu ada juga untuk skim pengeluaran pendidikan. Di mana skim ni membantu ahli untuk mempertingkatkan lagi kualiti ataupun kelayakan dia. Contoh dia nak sambung dalam degree. Tujuan dia adalah sambung degree, dia nak mempertingkatkan lagi untuk dapat kedudukan yang lebih baik ataupun meningkatkan lagi produktiviti dia atau kemahiran dia dalam satu bidang kerja yang sedang dilakukan untuk pastikan dia menikmati gaji ataupun pendapatan yang lebih baik pada selepas tamat pengajian. Itu contoh untuk skim pendidikan. Dan dalam masa sama akibat daripada peningkatan kedudukan ataupun pangkat, kenaikan pangkat, jadi di situ dia menambahkan lagi sumber pendapatan dia dan juga simpanan KWSP dia. Jadi so seterusnya kalau kita tengok, dah sekian, terima kasih. Okey, ini adalah 4 perkara
atau part topik yang berkaitan dengan KWSP. Anda boleh cari lagi lebih detail untuk melengkapkan lagi saya punya nota. Ini adalah ringkasan, bukan ringkasan, orang kata Tuan, nota catatan ringkas lah untuk anda, untuk saya bentangkan pada hari ini. Jadi anda mungkin boleh dapatkan lebih detail dengan melawat pada mencari daripada sumber-sumber daripada internet, skim-skim KWSP, fungsi-fungsi KWSP. Mungkin anda boleh detailkan sikit daripada yang tadi, mungkin saya ringkas, mungkin anda boleh detailkan sedikit fungsi KWSP, sejarah KWSP, mungkin anda boleh detailkan lagi, boleh dapatkan lagi maklumat daripada internet, sama ada anda semua boleh masuk terus ke dalam website KWSP sendiri untuk dapatkan maklumat, ataupun boleh dapat daripada arsip negara ke, daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Termasuk juga VC, mungkin VC sini saya simple, mungkin anda boleh bagi penjelasan sedikit VC KWSP, tapi mesti merujuk berdasarkan fakta sebenar daripada sumber yang boleh dipercayai. Okey, so selesai untuk agensi kerajaan. Jadi ini adalah contoh saya bentangkan pada hari ini. Anda boleh gunakan KWSP sebagai satu kajian ataupun catatan dalam buku log anda sebagai tugasan bagi rencana jaya diri untuk berkaitan agensi kerajaan. Ataupun anda juga ada, sekiranya anda ada idea lain ataupun anda lebih tahu dengan maklumat agensi kerajaan lain, anda boleh pilih juga agensi kerajaan lain, contoh JPJ ke JPJ ataupun agensi kerajaan seperti Petronas ke RTM, anda boleh ambil untuk jadikan anda punya kajian ataupun catatan bagi untuk ujian yang ni lah. Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan, ada masalah, ada nak bertanya ke?